إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala wasahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di atas limpah kurnianya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersua bersama bagi sama-sama kita menyambung pengisian Ramadan pada tahun ini dan pada kali ini. Kerana Allah Ta'ala uji kita dalam keadaan kita berada dalam perintah kawalan pergerakan. Namun di sana Allah Ta'ala tetap memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita mempertingkatkan kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan Al-Mubarak adalah merupakan satu bulan tarbiyah. Yang mana bulan tarbiyah ini melahirkan jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bersesuaian dengan perintah kefarduan yang Allah Taala nyatakan dalam Al-Quranul Karim dalam ayat pada 183. Yang mana di akhir pada ayat itu Allah Ta'ala kata apa? La'allakum tattaqun. Kalimah ataupun huruf yang kita tengok pada perkataan la'allakum, yang mana huruf ini menunjukkan suatu harapan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata bahasa, bila kita terjemahkan, kita kata moga-moga kamu. Inilah harapan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita supaya kita melipat gandakan usaha dalam bulan Ramadan ini. Dan kita yakin dan percaya bila kita usaha bersungguh-sungguh, usaha dan usaha, sebagaimana kita mendengar kalimah mengatakan manjadda wajada, siapa berusaha bersungguh-sungguh dia berjaya. Maka untuk kita mendapat kejayaan dalam bulan Ramadan, kita kena usaha. Usaha dalam keadaan yang bagaimana kita banyakkan baca Al-Quranul Karim. Kita ada zikir-zikir yang rutin harian yang nak kita bacakan. Sampai kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melipat gandakan usaha dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Karena bulan ini adalah bulan Ramadan yang akan melahirkan jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ini adalah sebagaimana Allah Ta'ala di akhir Allah Ta'ala kata apa? Tattaqun. Tattaqun ini adalah dari sudut kalimah adalah fi'il mudhari'. Mudhari' ini adalah sedang, perkara akan dan berlaku. Maka menggambarkan kepada kita bahawasanya bila kita lakukan satu perkara ibadah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dia akan melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bila melahirkan diri seorang insan yang bertakwa kepada Allah, dia sentiasa ingat Allah Ta'ala. Dia nak buat satu pekerjaan, dia tengok ini adalah neraca timbangan sebagaimana neraca timbangan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang ni ada boleh buat, yang ni tak boleh buat. Yang ni Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk kita lakukan. Dan Allah Ta'ala galakkan kepada kita, Nabi galakkan kepada kita untuk kita melipat gandakan bulan Ramadan ini dengan mempertingkatkan kualiti ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan di sana banyak kelebihan-kelebihan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan dalam bulan Ramadan sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini.
Maka pada saat dan ketika ini saya ingin membicarakan perihal berkenaan golongan muttaqin yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita tengok Al-Quran ini mempunyai satu istilah kunci kepada Al-Quran. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bertakwa. Ataupun kita sebut adalah takwa. Hanya sahaja orang yang bertakwa, dia akan berdamping dengan Al-Quranul Karim. Dia akan memahami isi kandungan daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Dan untuk mengukuhkan kefahaman dia dalam membaca Al-Quranul Karim, tadabbur akan makna, dia akan melihat kepada sunnah Nabi. Atau kita katakan dalam hadis yang memperkuatkan dan menghuraikan dalam sudut yang kita untuk memahami tadabbur akan maksud kepada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut takwa, takwa ini mempunyai banyak makna yang berbeza-beza. Ianya menjadi sangat penting sebagai puncak ketaatan seseorang hamba itu kepada Allah. Kita adalah merupakan hamba yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah orang yang kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia memiliki sifat takwa pada dirinya. Beruntunglah orang yang kembali kepada Allah Ta'ala di saat dia hidup di atas muka bumi ini, dia menunaikan perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi saran kepada kita, Nabi ajar kepada kita melalui lisan baginda Nabi SAW. Kita mendirikan solat sebagaimana baginda mendirikan solat, mengerjakan solat. Kita berpuasa sebagaimana baginda tetap berpuasa. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok wazan kepada yang disebut sebagai takwa itu, kalau kita tengok dalam kamus Idris Al-Marbawi, tuan-tuan, kamus Idris Marbawi ini, pengarang dia adalah merupakan orang kita, orang Melayu kita. Dia adalah merupakan tokoh Ma'al Hijrah yang pertama di Malaysia ini. Dia telah mengarang satu kitab, Kamus Idris Al-Marbawi. Di sana ada lebih kurang 18,000 patah perkataan yang diterjemahkan dalam kalimah Arab. 18,000 kalimah Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan dalam kamus Idris Marbawi juga ada lebih kurang 700 kalimah bahasa Arab bergambar untuk memberikan panduan kepada kita dalam kita memahami akan maksud pengertian kepada sesuatu kalimah daripada Al-Quranul Karim. Dan dia menggunakan pendekatan wazan ataupun masdar. Dan bila kita tengok takwa ini, kata terbitannya adalah waqa. Waqa bermaksud memelihara, ataupun waqin, memelihara. Memelihara kita ni, memelihara diri kita ini daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Maka ini, kalau tegahan Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala, sama sekali kita tak boleh buat. Dan semestinya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan menghampiri suatu perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan muttaqin ini, kalau kita tengok dalam kamus Idris Marbawi disebut di sana Al-Muttaqi, yang memberi faham kepada kita yang takut kepada Tuhan. Orang yang bertakwa, dia takut dalam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia takut ibadah dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dia takut dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Azabun syadid, azab Allah Ta'ala teramat perit, tuan-tuan. Dan dia masa yang sama dinyatakan dalam kamus Idris Marbawi, ittaqillah, takut oleh kamu akan Allah Azza wa Jalla. Bila kita tengok definisi atau ta'rif dalam kamus Al-Khalil, dalam kamus Al-Khalil menyatakan
Ittaqa yattaqi ittiqaan. Bertakwa, menjauhkan dan melindungi. Nak gambarkan kepada kita, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia menjauhi sesuatu perkara yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Dan orang yang bertakwa, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Quranul Al-Karim. Tuan-tuan tengok kamus ni tuan-tuan. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Quran Al-Karim menyatakan perihal berkenaan dengan takwa. Kalimah takwa yang disebut dalam Al-Quranul Karim, kamus Mu'jam ni berperanan menghuraikan berapa kalikah kalimah-kalimah yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka dalam kamus Mu'jam ini menyatakan kepada kita, kalimah takwa disebut sebanyak 258 kali di dalam Al-Quranul Karim. Adapun kalimah Al-Muttaqin disebut sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Dan Al-Muttaqun disebut sebanyak 6 kali dalam Al-Quran. Al-Muttaqun itu adalah jamak muzakkar salim. Dan ittaqu disebut sebanyak 60 kali dalam Al-Quran. Adapun tattaqun disebut sebanyak 11 kali. Yang kita tengok dalam Quran, kita baca ayat kefarduan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka tattaqun itu disebut sebanyak 11 kali dalam Al-Quran. Dan takwa ini kalau kita tengok dari sebab asbabun nuzul. Asbabun nuzul turunnya ayat di ayatul makkiyah disebut sebanyak 59%, tuan-tuan. Asbabun nuzul maksudnya sebab musabab turunnya sesuatu ayat tersebut. Maka boleh tengok dalam kitab tafsir. Dan perihal berkenaan takwa disebut sebanyak 41 kali. Bila mana ayat itulah ayatul madaniyah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita nak bincangkan perihal berkenaan dengan takwa? Pertama, takwa, tadi kita sebut takwa ini mempunyai banyak makna yang berbeza-beza. Maka cuba kita rujuk, kita cuba selami dan kita fahami. Ada perihal ada pendekatan yang digunakan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini dia mempunyai satu lataif, keistimewaan pada sesuatu yang digambarkan kepada kita. Pertama, ada 4 perkara yang kata kunci takwa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala yang nak dikongsikan kepada kita pada saat dan ketika ini. Pertama, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah pada ayat 194. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullah wa'lamu innallaha ma'al muttaqin. Wattaqullah itu adalah merupakan bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, ittaqullaha ma'al muttaqin. Maksudnya Allah Ta'ala perintah kita ni supaya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah Allah Ta'ala tahu kedudukan kita. Kita buat apa saja di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala tahu. Adakah kita melaksanakan suatu perkara selari dengan sunnah Nabi SAW? Dan Allah Ta'ala cuba memberikan suatu gambaran kepada kita dan memberikan suatu peringatan kepada orang mukmin. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok bila orang yang bertakwa, bila dia buat satu perkara, indah perbuatan dia, akhlak dia comel, dia tak ambil hak orang, dapatkan hak
kepunyaan diri dia diberi kepada orang. Dan bila kita buat sesuatu perkara, cubalah kita usahakan supaya perbuatan kita ini selari dengan sunnah Nabi SAW. Tengok contoh bagaimana Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni tuan-tuan, dia kata kepada batu Hajar Al-Aswad, kalaulah tidak kerana baginda Rasulullah mencium mengucupmu, nescaya aku tidak akan melakukan. Tapi manakala Rasulullah mengucupmu, maka aku mengucupmu untuk untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Tengok sampai begitu Umar tunjuk contoh kepada kita. Makanya kita ni kena ambil sunnah Nabi SAW, terapkan dalam diri kita untuk kita mendapat suatu keistimewaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setelah perintah daripada Allah Ta'ala, perintah ni maksudnya perintah kita mesti buat. Perintah Allah Ta'ala. Kalau majikan kita perintah, dia makhluk daripada Allah Ta'ala, kita boleh buat dan kita tak boleh buat. Tapi bila kita tak buat, kita dikena tindakan tata tertib. Tapi bila Allah Ta'ala perintah, bila kita buat, kita akan diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi bila kita buat, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Bila Allah Ta'ala kasih kepada kita, doa kita didengari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua adalah merupakan takwa disebut dalam Quran sebagai bentuk pedoman. Pedoman ini adalah merupakan satu pedoman, suatu panduan, satu garis panduan sebagai suatu guideline dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah yang kedua, pada ayat yang kedua, itu juga surah Al-Baqarah, Dzalikal kitab hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Sebelum tu Allah kata inilah kitab. Kitab ni apa? Kitab Quran. Panduan kehidupan manusia untuk berjaya di atas muka bumi ini, khususnya kepada sebagai petunjuk kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia mesti menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupannya. Al-Quran adalah merupakan wahyu kalamullah. InsyaAllah bila kita berdamping dengan Quran, tuan-tuan, kita tengok orang yang sentiasa baca Quran, muka dia tuan-tuan ada nur, tuan-tuan. Bila kita melazimi sesuatu kebaikan, insya-Allah Allah Ta'ala berkati kita, Allah Ta'ala rahmati kita, dan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita sama ada di dunia dan di hari akhirat. Dan mudah-mudahan Al-Quran juga akan memberikan syafaat daripada hidup dalam kehidupan kita di hari akhirat kelak. Itu kehidupan abadan abada kekal untuk selama-lamanya, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ambillah sama-sama untuk kita cuba untuk merenung dan memahami dan melaksanakan segala apa yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, sehinggalah kita memperolehi suatu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di atas muka bumi ini, suatu kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sementara ini kehidupan kita adalah merupakan sebagai seorang musafir. Maka musafir itu dia kena pandai untuk mengatur kehidupan dia, biarlah perjalanan dia selari dengan kehendak sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran ini merupakan suatu pedoman dan panduan, maka takwa juga mestilah seseorang yang bertakwa itu dia menunaikan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan tegahan Allah Ta'ala. Dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan dia, dan semestinya seseorang itu dinilai dari sudut ciri dan syarat-syaratnya. Maka untuk menilai satu ciri dan syarat-syarat orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah juga pada ayat yang ke-177, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulaika alladzina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian Allah Ta'ala menyambung, wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang berkata benar, orang yang melaksanakan suatu kebenaran, Allah Ta'ala, orang yang melakukan sesuatu kebenaran itu disifatkan oleh Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Tak boleh kalau takkan ada orang yang melakukan ibadah dalam masa yang sama dia tidak melakukan kebenaran. Mustahil pada akal. Kalau orang itu berdamping dalam Quran, orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, dia tak akan melakukan suatu perkara kekejian yang mendapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Maka semestinya ciri dan syarat itu mestilah orang itu orang-orang yang benar. Kita tengok sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Maka kita ambil sifat baginda Nabi SAW dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kita benar perbuatan kita, benar percakapan kita. Kita amanah dalam menunaikan tanggungjawab. Ramai orang bagi kita amanah, maka amanah itu perlu kita tunaikan. Bila kita tunaikan amanah orang, Allah Ta'ala akan ganjari kita. Dan Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Allah Ta'ala kasih kepada isteri kita. Allah Ta'ala kasih kepada anak kita. Semua orang dapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Rumah tangga akan jadi bahagia. Bila rumah tangga akan jadi bahagia, rumah tangga ada keberkatan di sana, rezeki melimpah ruah. Walaupun tak banyak, tapi kecukupan rezeki itu memadai. Dan dianya telah memberikan suatu kebahagiaan dalam kehidupan ini. Walaupun kita tak ada rumah yang besar, tidak ada TV yang besar, kereta yang besar, tapi kita hidup yang bahagia dalam rumah tangga yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan insya-Allah, dan dipelihara daripada suatu kemaksiatan berada dalam rumah kita. Tuan-tuan, yang keempat, bila mana Allah Ta'ala telah pun menyatakan perihal berkenaan takwa itu kepada seseorang, itu mestilah menunaikan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan tegahan Allah Ta'ala, dan berpedomankan Al-Quran Al-Karim sebagai dusturuna perlembagaan kita, sebagai suatu petunjuk dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki ciri-ciri dan syarat sebagaimana orang yang siddiq, amanah, tabligh dan fatanah, mudah-mudahan insya-Allah. Yang keempat, Allah Ta'ala akan ganjari seseorang orang yang bertakwa itu, dan Allah Ta'ala disebutkan takwa itu disebut sebagai nikmat. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran pada surah yang ke-8 pada ayat yang ke-34. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna awliya'uhu innal muttaqun. Orang yang berhak menguasainya, innal muttaqun, hanya orang yang bertakwa. Kalau kita tengok pada terjemahan maksud pada ayat ini, perihal Allah Ta'ala nyatakan, perihal Allah Ta'ala nyatakan peristiwa itu berlaku di Mekah. Bagaimana orang kafir datang ke Mekah untuk melakukan ibadah tapi mengekalkan kekafirannya. Yakin dan percaya Allah Ta'ala nyatakan orang yang berhak menguasai Masjidil Haram ini adalah hanya sahaja orang yang bertakwa. Allah Ta'ala tak beri kepada mereka. Walaupun ada cubaan untuk menguasai, tapi Allah Ta'ala tak izin. Kalau kita tengok tadi, yang pertama ciri dan syarat orang itu melakukan kebajikan, orang itu sedekah, orang itu infak fi sabilillah, orang itu buat baik, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Maka ciri-ciri itu orang yang benar. Maka yang ini keistimewaan Allah Ta'ala beri disebut sebagai nikmat. Sebab itu keistimewaan Allah Ta'ala hanya kurnia kepada orang mukmin. Sebab tu hanya orang Islam saja boleh mengerjakan umrah dan mengerjakan haji. Allah Ta'ala tak izinkan kepada mereka selain daripada Islam untuk memakmurkan rumahnya, dan mereka tidak selayaknya, dan Allah Ta'ala tidak kurniakan kepada mereka dan tak beri ke mereka, bahkan menghalang mereka daripada menjejaki ataupun mengunjungi ataupun melakukan ibadah secara ritual dari sudut ibadat mereka. Tak, Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi SAW. Kita tengok bagaimana rintihan hati orang yang pergi mengerjakan umrah dan haji, tuan-tuan. Seolah umpama hati mereka telah dibeli. Mereka sampai di sana, mereka sayu hati mereka, dan mereka boleh menitiskan air mata kasih, dan mereka
di atas sesuatu perkara tersebut, sehingga mereka bersedia untuk memberikan pengorbanan pada jalan-jalan untuk mendapat mardhatillah, yakni keridaan daripada Allah Ta'ala. Nikmat yang kedua yang Allah Ta'ala nyatakan adalah syurga. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan pada surah yang ke-13 ayat yang ke-35, iaitu surah Ar-Ra'd, masalul jannati wa'idal muttaqin. Masalul jannati wa'idal muttaqun. Perumpamaan syurga dijadikan orang yang bertakwa, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuan-tuan, kalau kita bersusah payah di bumi ini, selayaknya kita bersusah payah kerana syurga itu mahal. Syurga tak boleh dibelikan dengan wang ringgit. Syurga hanya boleh dibelikan dengan pahala dan terhapusnya dosa. Maka bila kita buat banyak ibadah, pahala kita banyak. Maka pahala kita banyak. Mudah-mudahan pahala itulah sebagai suatu bantuan kita untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala, memasuki syurga Allah Ta'ala. Maka di sini disebut sebagai nikmat keistimewaan Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman dan bertakwa, itu adalah ganjaran syurga, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kalau kita duduk berada dalam syurga, kita boleh menikmati segala kelazatan, keindahan, kemanisan, dan barangkali, tuan-tuan, kita tidak bersama dengan Rasulullah sebelum daripada ini, namun kita adalah merupakan umat yang terbaik, umat baginda Nabi SAW. Maka umat yang terbaik, dan kalaulah kita diberi pilih oleh Allah Ta'ala dengan rahmat kasih Allah Ta'ala, kita berada dalam syurga Allah Ta'ala, tuan-tuan, maka kita boleh peluk Nabi SAW. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh kucup Nabi, kita boleh cium Nabi. Seumpama itulah nak gambarkan keindahannya, tuan-tuan. Walaupun perkara itu perkara yang kita tidak nampak dan kita tak boleh menjangkakan, tapi atas perasaan rindu dan kasih kita, barangkali kelazatan dan kemanisan, keseronokan itu akan kita perolehi kelak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita tengok bagi orang yang bertakwa ini, tuan-tuan, tidaklah semestinya kepada orang itu mempunyai kelayakan, mempunyai kedudukan ataupun orang-orang biasa, kerana ukuran nilaian di sisi Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah yang ke-49, iaitu ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maksudnya kita ni kalau nak dapat dapat kemuliaan di sisi Allah, mestilah kita menjadi orang yang bertakwa. Walaupun kita harta tak banyak, tapi kita boleh bangun malam hari, kita bermunajat, menitiskan air mata, bermunajat, minta sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita dan umat. Sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sentiasa usaha. Khususnya bulan Ramadan, tuan-tuan, bila kita nak bangun sahur, kita usaha bangun. Dan kita usaha bersama sebelum bersahur, kita solat tahajud, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan takwa ini ada 4. Pertama, kata Sayyidina Ali, adalah khaufu minal jalil, takut kepada Allah Ta'ala. Cuba kita renung dan kita semua dan semak diri kita sejauh mana kita mempunyai perasaan yang gentar, gemuruh, runsing, takut ibadah kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Cuba kita tanya diri kita sejauh mana kita memahami isi kandungan Quran, sejauh mana kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, sejauh mana
persoalan-persoalan itu perlu ada dalam benak fikiran kita. Sejauh mana kita bersedekah, infak fisabilillah dengan harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka kita cuba tanya-tanya tuan-tuan, berilah. Tambah pula buat bulan Ramadan ni tuan-tuan, infak dengan sebiji kurma satu, ganjaran dia cukup besar di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali karamallah, adalah warida bil khalil, reda dengan ketentuan Allah Ta'ala. Cuba kita tanya dengan diri kita, sejauh mana kita bersyukur di atas kurniaan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kita. Syukur dalam arti kata sejauh mana kita memanfaatkan harta tersebut pada jalan-jalan diridai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa memuhasabah diri kita, maka kita cuba yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Maka yang keempat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wal isti'dad liyaumur rahim, mempersiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang. Maksudnya apa? Kita bakal menempuhi dan kita bakal berada di transit alam barzah. Transit iaitu alam barzah. Perjalanan yang panjang untuk menuju di hari akhirat, tuan-tuan. Tuan-tuan, di sana nafsi hanya ukuran kebahagiaan di dalam sana adalah bergantungkan amalan suatu hidup di atas muka bumi ini. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita mengamalkan dan beramal dan melaksanakan segala titah perintah Allah Ta'ala. Sebagai khulasah, simpulkan kepada 4 perkara di sana. Pertama, takwa ini disebut sebagai perintah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan orang yang bertakwa adalah orang yang menunaikan perintah Allah Ta'ala. Dan takwa dalam arti kata juga adalah merupakan pedoman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijadikan Al-Quran pedoman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpandukan isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, seseorang yang bertakwa berpedoman mestilah mempunyai ciri-ciri dan kelayakan syarat sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Dan yakin dan percaya di sana, setelah Allah Ta'ala berikan sesuatu takhlifan kepada kita, Allah Ta'ala cuba memberikan bayangan keseronokan kepada kita sebagai bentuk nikmat. Nikmat yang pertama, nikmat keistimewaan kepada individu Muslim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala berikan gambaran kepada kita keseronokan, kemuncaknya adalah syurga yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, kepada orang yang beriman, insya-Allah. Jadi anak kira cukup sekadar itu perkongsian kita. Mudah-mudahan tazkirah Ramadan ini membangkitkan semangat kita untuk kita sama-sama melazimi, mempertingkatkan kualiti ibadah kita dan melipat gandakan usaha kita dalam kita melakukan ibadah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, Allah rahmati kita, mudah-mudahan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.